Hai, nama saya Siti Nafasihah binti Hamidi, nombor matrik 1222790. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Hanani binti Muhammad Syam, nombor matrik 1222792. Nama diberi Muhammad Haikal bin Muhammad Kamar, nombor matrik 1222793. Nama saya Afifah Nabilah binti Abdul Rahman, 1222794. Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Nur Alina binti Zulkifli, nombor matrik 1222795. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 6 akan membentangkan berkenaan laporan tugasan kami berkisarkan filem Ayla The Daughter of War. Ayla The Daughter of War merupakan filem yang diadaptasi dari kisah benar. Filem ini berkisahkan tentang seorang tentera Turki yang bernama Sulaiman dan seorang gadis kecil iaitu Ayla yang ditemukan ketika Perang Korea 1950. Kisah ini bermula apabila Sulaiman dan tentera yang lain menjumpai seorang kanak-kanak berusia 5 tahun di dalam hutan ketika kejadian tembak-menembak. Sulaiman membawanya ke markas dan menamakannya sebagai Ayla. Sulaiman memutuskan untuk menjaganya dan selepas setahun lebih, mereka mempunyai hubungan yang lebih kuat dan dianggap sebagai bapa dan anak. Apabila tiba masa Sulaiman untuk pulang ke Turki, dia mahu membawa Ayla tinggal bersamanya di sana. Namun, Sulaiman tidak mendapat keizinan kerana Ayla merupakan warga negara Korea. Maka, Sulaiman terpaksa pulang ke Turki tanpa membawa Ayla. Sebelum pulang ke Turki, Sulaiman berjanji kepada Ayla untuk bertemu dengan Ayla pada masa akan datang. Selepas 60 tahun kemudian, satu siaran televisyen telah mendengar kisah mereka dan berniat membantu Sulaiman untuk mencari Ayla dan menemukan mereka berdua. Akhirnya, setelah bersusah payah dalam pencarian, mereka bertemu kembali. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti isu-isu utama dalam filem Ayla The Daughter of War. Yang kedua, menghubung kait antara filem Ayla The Daughter of War dengan cabang-cabang falsafah. Yang ketiga, mengkaji hubung kait nilai kemanusiaan berdasarkan filem Ayla The Daughter of War. Seterusnya, bagi kaedah kajian pula, kami menggunakan dua kaedah iaitu pemerhatian dan kepustakaan. Bagi pemerhatian, para pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian dengan cara menonton keseluruhan filem. Tujuan penggunaan kaedah ini ialah untuk memahami keadaan, proses atau pelaksanaan sesuatu aktiviti untuk dikaitkan dengan maklumat yang dikumpul. Yang kedua ialah kepustakaan. Kaedah ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai tajuk kajian. Para pengkaji melalui proses pembacaan bahan bertulis seperti buku dan jurnal, pengkaji juga menggunakan laman web yang disahkan bagi mengumpul maklumat. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan dalam bahagian yang kedua iaitu bahagian sorotan literature. Bab yang pertama mengenai kajian ini adalah isu-isu utama kajian. Isu yang pertama yang dapat digariskan ialah isu peperangan. Isu yang kedua ialah isu perbezaan bahasa dan isu yang ketiga adalah isu pengorbanan. Cabang ilmu falsafah yang dapat diklasifikasikan kepada 4 cabang iaitu yang pertama adalah metafizik, kedua epistemologi, ketiga aksiologi dan yang keempat adalah logik. Ilmu metafizik ialah satu cabang falsafah yang membincangkan mengenai perkara-perkara yang melampaui alam fizik. Epistemologi merupakan cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan iaitu merupakan satu bidang perbahasan yang membincangkan perihal ilmu dan salah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Aksiologi pula bermaksud cabang etika mengkaji perkara seperti nilai-nilai moral, prinsip moral dan tingkah laku. Aksiologi ini juga dibahagikan dengan dua bahagian iaitu etika, yakni kelakuan dan adat rasam, dan estetika, iaitu mengenai kecantikan dan seni. Logik adalah satu perkataan yang bermaksud fikiran, idea, hujah, alasan atau prinsip adalah satu pengajian yang mengenai prinsip-prinsip kesahihan tentang sesuatu sama ada secara inference. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang membawa kepada kesedaran pemikiran, sikap dan perilaku dalam menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Contohnya merayan sesama manusia dengan berlaku adil dan tidak berlaku perkauman kerana semua manusia mempunyai darjat yang sama. Seterusnya kita beralih pula kepada perbincangan kajian bagi objektif pertama iaitu mengenal pasti isu-isu utama dalam filem Ayla The Daughter of War. Isu yang pertama ialah isu peperangan. Menerusi filem Ayla The Daughter of War, isu peperangan yang dinyatakan adalah berlaku antara Korea Selatan dan Korea Utara. Buktinya, Sulaiman adalah tentera yang berpangkat sarjan ditugaskan untuk membantu perang saudara di Korea Selatan pada tahun 1950. Sulaiman terlibat dengan keadaan darurat apabila dia terlibat dengan serangan musuh. Sulaiman juga terlibat dalam kejadian serangan musuh ketika Sulaiman dan rakan-rakannya sedang menuju ke markas Turki ketika menaiki kenderaan. Bagi isu yang kedua ialah isu perbezaan bahasa. Isu perbezaan bahasa yang dapat dilihat dalam filem ini ialah perbezaan bahasa Turki dan bahasa Korea. Buktinya, Ayla ragu-ragu untuk menyambut huluran tangan Sulaiman kerana tidak memahami apa yang diucapkan Sulaiman ketika baru ditemui oleh Sulaiman di balik-balik semak. Ayla kelihatan ketakutan sambil menggenggam tangan mayat ibunya. Pada akhirnya, Ayla menerima huluran tangan Sulaiman setelah puas dipujuk dengan nada suara yang lembut. Hal ini menunjukkan bahawa di dalam filem tersebut terdapat isu perbezaan bahasa yang jelas telah menjejaskan komunikasi antara dua pihak. Isu yang terakhir pula iaitu isu pengorbanan. Ayla terpaksa berpisah dengan ibunya yang telah terbunuh akibat peperangan. Selain itu, Sulaiman terpaksa berpisah dengan Ayla apabila dia harus pulang ke Turki. Sulaiman juga pernah cuba untuk membawa Ayla ke Korea dengan meletakkan Ayla di dalam kotak, namun cubaan tersebut gagal. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat isu pengorbanan yang terjadi di antara watak utama dengan seseorang. Perbincangan kajian yang seterusnya adalah hubung kait antara filem Ayla The Daughter of War dengan cabang-cabang falsafah. Terdapat cabang-cabang falsafah yang ditemui di dalam filem ini. Antaranya yang pertama adalah metafizik. Terdapat unsur ketuhanan di dalam filem ini. Buktinya, apabila tentera Turki diserang musuh, mereka mempertahankan diri dan menyebut nama Allah. Selain itu, keluarga Sulaiman berserah kepada Allah apabila mereka mendapat berita bahawa tempat Sulaiman bertugas berlaku kejadian tembak-menembak. Ini menunjukkan bahawa di dalam filem tersebut terdapat unsur pengharapan kepada sesuatu yang tidak bersifat fizikal. Seterusnya yang kedua adalah logik. Buktinya, Sulaiman memutuskan untuk meletakkan Ayla di pusat jagaan anak yatim, iaitu di sekolah Ankara apabila Sulaiman terpaksa pulang ke Turki. Rakannya juga mengatakan bahawa Ayla akan hidup dengan baik di negaranya sendiri. Berdasarkan babak tersebut, keputusan yang dilakukan Sulaiman adalah merupakan salah satu cabang falsafah iaitu logik, kerana logik dapat diertikan sebagai kaedah pemikiran yang benar. Terakhir sekali adalah aksiologi. Buktinya, Sulaiman dan rakannya tidak menembak Ayla semasa mereka menjumpainya ketika di dalam hutan. Ia menunjukkan nilai estetika dan keindahan sifat perilaku manusia yang memperlihatkan akhlak yang baik, sebagaimana akhlak adalah asas falsafah di dalam Islam. Kesannya, Ayla dapat meneruskan hidup di Korea dengan baik. Seterusnya ialah mengkaji hubung kait nilai kemanusiaan berdasarkan filem Ayla The Daughter of War. Yang pertama ialah nilai kerjasama. Hal ini jelas terdapat nilai kemanusiaan bekerjasama dalam filem Ayla, iaitu babak antara pasukan tentera Korea Selatan dengan pasukan tentera Turki yang saling bekerjasama membantu dalam menghentikan peperangan, dan juga nilai kerjasama antara Sulaiman, isteri Sulaiman, wartawan dan juga orang luar dalam pencarian Ayla. Yang kedua ialah nilai kasih sayang. Hal ini terbukti bahawa terdapat nilai kasih sayang dalam filem Ayla, iaitu di mana Sulaiman ternampak Ayla berkeseorangan, iaitu seorang anak Korea yang telah kehilangan kedua ibu bapanya yang lalu, membuat keputusan untuk mengambil dan menjaganya bagai menata minyak yang penuh walaupun Sulaiman sedang melaksanakan tugas di markas, dan juga kasih sayang antara Sulaiman dan keluarganya walaupun mereka tinggal berjauhan dan menghadapi pelbagai rintangan. Yang ketiga ialah nilai persaudaraan. Terbukti bahawa di dalam filem Ayla ini menunjukkan nilai persaudaraan yang sangat kuat antara Sulaiman dengan Ayla, sehinggakan setiap hari Sulaiman mencari Ayla. Dan selepas 60 tahun kemudian, akhirnya Sulaiman bertemu kembali bersama Ayla dan hubungan persaudaraan antara mereka masih lagi terjalin dengan erat.
Kesimpulannya, filem Ayla The Daughter of War bertemakan perjuangan tentera Turki dalam menyelamatkan Korea Selatan. Terdapat babak perjuangan yang dapat memberi pengajaran kepada penonton supaya lebih bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan kedamaian negara. Implikasi yang pertama ialah mengeratkan hubungan antara manusia. Hubungan seseorang dapat dieratkan walaupun tidak sedara. Implikasi yang kedua ialah perbezaan bahasa menyukarkan interaksi antara dua pihak dan mungkin berlakunya ketidakfahaman. Implikasi yang ketiga ialah mewujudkan perasaan pengorbanan kepada negara, iaitu dapat menimbulkan rasa bersyukur dan menghargai jasa pahlawan negara yang menyelamatkan negara dari penjajah. Cadangan yang pertama ialah masyarakat yang harmoni dan saling menyayangi antara satu sama lain wujud apabila semua pihak memberi kerjasama yang baik. Cadangan yang kedua ialah digalakkan untuk bergaul dengan lebih banyak kenalan dari luar negara supaya dapat mempelajari lebih banyak bahasa asing. Yang ketiga ialah generasi baru harus mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada negara untuk mendapatkan keamanan dan kedamaian negara. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 6. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.